Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Zaf dalam YouTube channel Webro. So hari ni aku akan review One Piece chapter 1000. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf sebab review ni lambat keluar. Sebenarnya kita orang dah shoot weekend hari tu, tapi ada masalah teknikal, so aku kena shoot balik. So as you can see, ni rumah aku, tak ada Hakim kat sini. And yeah, aku akan review chapter 1000. Okay, sebelum tu kalau korang tak tengok lagi video aku yang lepas, aku ada bagi prediction untuk chapter 1000. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh klik link dekat atas ni. And now aku akan bagi tahu prediction aku yang mengena dan tak mengena, and also aku akan review chapter ni lah. Okay, so first kali kita pergi dekat prediction aku yang tak mengena. Aku ada bagi tahu dekat video yang lepas yang dalam chapter ni aku expect kita akan nampak flashback God Valley. Okay, tapi malangnya dalam chapter ni tak ada flashback God Valley. Tapi aku yakin yang one day kita akan dapat tengok juga flashback ni. Sebab kalau korang tanya semua peminat-peminat One Piece yang tahu pasal flashback God Valley, mesti semua nak tengok. Sebab dalam flashback ni kita ada like the strongest characters dalam era yang sebelum ni, semua dekat satu location yang sama. Kita ada Goldie Roger, Monkey D. Garp, Silver's Rayleigh, Scoopers Gaban, mungkin ada Shanks, mungkin ada Buggy, and lawan dengan Rocks D. Zebek, Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki, Captain John, Wang Zi, dan macam-macam lagi lah karakter-karakter yang kuat, semua dekat tempat yang sama. So aku harap satu hari nanti kita boleh tengok lah flashback ni, walaupun dekat chapter 1000 benda ni tak berlaku. Seterusnya, prediction aku yang tak juga mengena adalah kemunculan karakter baru, dan aku predict kita akan nampak muka sebenar Rocks D. Zebek. Tapi disebabkan flashback God Valley tak ada, maka Rocks D. Zebek pun tak ada. Alright, tapi aku ada tengok YouTube and also baca Reddit pasal legenda yang lahir dekat setiap milestone chapter. Chapter 1 kita ada Gold Roger, Pirate King. Chapter 50 kita ada Dracul Mihawk, World's Strongest Swordsman. Chapter 100 kita ada Monkey D. Dragon, Revolutionary Army punya ketua. And chapter 500 kita ada Silver's Rayleigh, the right hand man of the Pirate King. And of course, chapter 1000 kita expect kita akan nampak satu lagi legend baru. And tak disangka-sangka legend yang Oda sebenarnya nak tunjuk adalah main character kita sendiri, iaitu Monkey D. Luffy. Sebelum tu aku nak cakap dulu pasal tajuk chapter ni. Tajuk chapter ni simple je, Straw Hat Luffy. Tapi walaupun title dia simple, dia sangat-sangatlah impactful. Sebab Oda nak tunjuk kat sini yang One Piece ni mostly pasal Luffy dan dia punya dream nak jadi Pirate King. Daripada chapter 1 sampailah chapter 1000, Luffy dah grow banyak gila. Luffy daripada chapter 1 tumbuk ikan, tumbuk apa ni, Sea King tu. Sekarang dia dah tumbuk ikan juga, tapi bukan calang-calang ikan. Kaido, world's strongest creature. And yes, aku tak sabar nak tengok Luffy achieve dream dia nak jadi Pirate King. And by the way, aku rasa by the end of Wano, Luffy akan dapat title baru, iaitu The Great Pirate. Okay, kalau korang tak perasan pasal benda ni, title Great Pirate ni tak ramai yang ada title ni. Antara karakter yang ada adalah Gold Roger, sewaktu sebelum dia jadi Pirate King. Kalau korang perasan dekat Wano punya flashback, kita ada nampak Roger dengan title dia, iaitu The Great Pirate. And satu lagi karakter yang ada juga title ni adalah Edward Newgate, iaitu Whitebeard waktu dalam introduction dia dulu. And aku baca One Piece Wikipedia, karakter-karakter yang lain yang ada title ni adalah Empress, contohnya Kaido and also Big Mom. So aku rasa Luffy akan dapat title ni after Wano. By the way, Oda ada bagi tahu baru-baru ni yang Shanks finally akan memulakan langkah pada tahun 2021, iaitu tahun ni. So aku rasa ada possibility untuk Shanks berjumpa dengan Luffy. Sebab kalau korang ingat dekat chapter 1, apa yang Shanks cakap dekat Luffy? Shanks cakap, bagi balik topi tu bila kau dah jadi The Great Pirate. And aku rasa Luffy dah dekat dengan title tu. 大切な帽子だ。大事にしろよ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。約束だぞ、ルフィ。 So after Wano, mungkin Luffy akan digelar The Great Pirate.
Bercakap pasal tajuk ni, ada benda lain yang aku nak sebut, tapi aku akan hold dulu. Aku akan review dulu the first few pages dalam chapter ni. Okay, kita pergi dekat page yang pertama. Kita nampak Luffy dah sampai dekat tingkat 5 and ada musuh-musuh dah. Ada banyak yang dah terbaring. And kita nampak Sicilian. Kita nampak satu tangga besar dekat dalam page ni. And aku bila baca ni aku rasa macam nervous sebab aku tahu bila Luffy naik je tangga tu memang ada Kaido dengan Big Mom dah dekat atas. And aku confirm dalam chapter ni memang Luffy akan jumpa Kaido. And then kita nampak Luffy cakap something dekat Sicilian. Walaupun Luffy lupa nama dia, tapi Luffy ingat apa yang Minks dah buat dekat Raizo dulu. And Sicilian sampai menangis bila teringat benda tu. And then kita move on to next page. Kita ada Marco tengah handle dua-dua, iaitu King dengan Queen sekali. And at the same moment Marco berjaya melompatkan Zoro also ke rooftop nak jumpa Kaido and also Big Mom. By the way, aku agak disappointed sikit dengan King punya portrayal dalam arc Wano ni, sebab kita tahu Yonko First Commander sepatutnya memang kuat-kuat lah. Sebagai contoh Marco, kita tengok apa yang Marco dah buat dulu dekat Marineford, macam mana Marco boleh handle Admiral, macam mana dia sepak Kizaru. And then kita nampak apa yang Katakuri boleh buat dekat Whole Cake Island sampai Luffy pun kena lunyai sebelum Luffy berjaya comeback kalahkan Katakuri balik. So kita tahu yang Yonko First Commander ni kuat, tapi King tak, setakat ni belum tunjukkan lagi lah apa dia punya capability. So aku harap lepas ni kita akan dapat King versus Marco one on one. Tak ada siapa tolong, bukan off screen fight ke, bukan lawan kejap-kejap je. Aku nak diorang lawan serious battle, the battle of the first Yonko Commander and also battle in the sky. Right? And Queen aku rasa lepas ni mungkin dia akan lawan dengan Sanji, sebab aku tak rasa Sanji akan lawan Black Maria, sebab Black Maria kan perempuan, Sanji kan tak lawan dengan perempuan. So ya, aku excited nak tengok apa jadi dekat King, Marco dengan Queen lepas ni. Okay, dalam babak seterusnya kita nampak Yamato still lagi tengah borak dengan Momo. And Yamato bagi tahu Momo yang dia ada Oden punya journal yang dia jumpa waktu 20 tahun yang lalu dekat Castle Oden. And korang mungkin tak tahu ataupun dah tahu yang journal ni sangat-sangat penting guys. Journal ni mungkin jadi cheat sheet, mungkin jadi cheat code. Aku boleh cakap yang spoiler ada dalam journal tu. Mungkin what is Will of D, dekat mana One Piece tu, ataupun apa One Piece tu mungkin ada dalam journal tu. So journal tu aku rasa selain One Piece dengan Poneglyph, journal Oden tu sangat-sangat penting. And aku confident yang lepas Wano habis, Yamato akan join Straw Hats untuk bergerak ke the final island, iaitu Laugh Tale. Okay, sewaktu Yamato borak dengan Momo, dia still continue cerita pasal Ace. So kita nampak lagi flashback Ace, dan Ace cerita banyak sangat pasal Luffy sampai dia termention yang Luffy pernah bagi tahu Ace dan Sabo pasal dia punya dream. Benda ni mungkin korang tak tahu, tapi Oda dah bagi hint beberapa kali. Okay, first kali dekat arc Sabaody dulu, Shanks ada jumpa Rayleigh, and Shanks cakap dekat Rayleigh yang dia jumpa seorang budak ni dekat East Blue, which is Luffy lah. Cakap benda yang sama dengan apa yang Captain dulu cakap, which is Goldie Roger. Okay, tu first. And then second, kita ada flashback Ace, Sabo, Luffy, ASL dulu. And kita nampak lah Luffy cakap something, tapi ayat dia tak habis, and muka Sabo dengan Ace terkejut. And then kita sambung lagi dekat baru-baru ni, aku rasa chapter 966, Roger cakap something yang buatkan muka Oden dengan Whitebeard terkejut juga. And last kali dalam chapter ni, kita nampak yang Ace bagi tahu Yamato pasal apa yang Luffy cakap, and Ace expect yang Yamato akan gelak, tapi sebenarnya Yamato menangis. Sebab apa? Sebab dalam hati Yamato, dia tahu yang ayat tu adalah ayat yang sama yang Goldie Roger cakap. And then Yamato bagi tahu kat Ace yang ada orang lain juga cakap benda tu, and Ace happy, and Ace kata
oh kalau boleh aku nak minum lah dengan lelaki tu. Tapi Ace tak tahu yang lelaki tu adalah ayah kandung dia sendiri, iaitu Goldie Roger. Okay, mungkin korang rasa yang Luffy dengan Roger of course cakap yang diorang akan jadi Pirate King. Tapi aku rasa tak semudah tu. Aku tak rasa Oda semudah itu, sebab dia dah bagi hint beberapa kali. So kita sampai sekarang tak tahu apa yang diorang cakap lah. And one day Oda akan bagi tahu benda tu. Alright. Okay, sekarang kita sambung dekat tajuk chapter ni. Okay, tu chapter yang lepas, chapter 999. Tajuk chapter dia adalah The Sake That I Brew While Waiting For You. And chapter yang lepas kita nampak Yamato dengan Ace tengah minum-minum kan, minum sake. And dekat sini Oda nak bagi tahu yang Yamato takkan ada peluang lagi untuk minum dengan Ace. Sebab apa? Ace pun dah kembali menghadap ilahi kan. Okay, tu first. Dalam chapter ni sewaktu scene Yamato dengan Ace minum-minum tu, Yamato ada mention yang dia tak sabar nak jumpa Luffy ni. Dia harap one day dia akan dapat minum bersama dengan Luffy. And bila korang gabung tajuk chapter yang lepas dengan tajuk chapter ni, jadilah The Sake That I Brew While Waiting For You, Straw Hat Luffy. Okay, now kita pergi dekat part paling best dalam chapter ni. And part ni jugalah yang prediction aku mengena. First kali aku kata apa? Aku kata kita akan nampak double spread panel. Ada Big Mom, Kaido, Luffy, Law, Kid and Zoro and also lain-lain. Aku ada mention Marco pun ada, tapi dalam chapter ni Marco tak ada lah. So kita nampak 5 orang ni dah ready nak lawan 2 Yonko. And aku tak tahu apa nak jadi lepas ni. Aku rasa 5 ni ada peluang nak beat Kaido seorang. Tapi problem dia sekarang ada Big Mom. So aku tak tahu macam mana 5 ni nak beat 2 Yonko dalam masa yang sama. Mungkin ada someone akan tolong, mungkin ada move baru, kita tak tahu. So aku harap lepas ni Oda akan tunjuk lah. And then kita nampak yang Kaido dengan Big Mom tengah kutuk Luffy ni. Tapi Luffy ni buat dirt je sampai dia lalu je antara 2 ekor ni. Langsung buat tak layan, terus pergi kat Kinemon. Okay, ni sebenarnya epic lah kan. Tapi benda ni dah beberapa kali berlaku dekat anime-anime yang lain. Kalau korang ingat dekat Dragon Ball dulu, Goku ada nak lawan Vegeta dengan Nappa. And waktu Nappa ni nak ready lawan Goku ni, Goku buat tak layan je, dia terus pergi kat Gohan. Benda ni juga berlaku dekat anime Hunter x Hunter. Waktu Meruem tengah berhadapan dengan 2 orang tua ni, dia pun lalu je antara 2 ni, langsung tak buat kisah. And dalam chapter ni juga Luffy buat benda yang sama. Luffy terus pergi kat Kinemon. And aku ada predict dekat video sebelum ni yang kita akan nampak Scabbard semua tengah nyawa-nyawa ikan, which is exactly what happened in this chapter. And then Luffy bagi tahu Kinemon yang sorry bro, aku lambat, tadi ada traffic light. And Kinemon sambil menangis, dia cakap dia malu dengan Oden. Dia malu dia tak dapat tunaikan apa yang Oden nak. So dia suruh Luffy untuk protect Wano. And Luffy cakap of course I will do it because this is my friend's country. Okay. And then waktu Luffy tengah cakap dengan Kinemon tu, Kaido dah ready nak attack Luffy. And then Luffy suruh Law guna power dia, suruh bawa Scabbard semua turun bawah. And Kaido pun start attack dengan dia punya kayu tu. And Luffy dapat elak. Okay, beza Luffy kali ni dengan Luffy waktu round 1 lawan Kaido tu, yang kena lunyai one shot tu, Luffy kali ni lebih tenang, lebih relax. Walaupun dia tengah marah juga, tapi dia lebih relax. So bila dia relax, dia boleh guna power Advanced Observation Haki, yang Katakuri pernah bagi tahu yang bila tenang je kau boleh kuasai power ni. So Luffy dapat elak Kaido punya attack. And Luffy bagi satu tumbukan baru dekat muka Kaido. And muka Kaido dalam chapter ni memang nampak kena teruk. Aku rasa aku tak pernah tengok lagi muka Kaido seteruk tu dalam human form. Sebab sebelum ni kita tahu yang Kaido ni selalu kena bantai waktu dia jadi dragon. Tapi waktu dia jadi human form, dia macam invisible lah. So Luffy berjaya attack Kaido dengan attack yang baru, namanya Red Rock. Kalau korang tak tahu Rock ni apa, ROC dia adalah burung legenda, mythical bird. So Oda nak bagi tahu kat sini adalah Red Rock adalah upgrade kepada Red Hawk, iaitu Luffy punya power yang dulu yang dia guna waktu gear second, sekarang dia guna Red Rock untuk gear third. And then kita nampak dia attack Kaido, terus bagi penumbuk. And muka Big Mom waktu tu terkejut. Big Mom macam tak percaya. Big Mom kata, Kaido kau biar betul, dia tumbuk sekali je kau dah terkumban jatuh ke tanah tu kan. And yes, Kaido
Aku tak rasa Kaido kena teruk pun, sebab kita tahu Kaido selalu macam tu kan. Selalu nampak je macam sakit tapi sebenarnya tak sakit pun. So tapi it's still a hype moment. And then kita nampak Luffy angkat topi dia sikit. Itu adalah scene yang sama waktu chapter 1 dulu yang Shanks angkat topi dia. So Oda nak buat parallel kat situ. And last kali, of course Luffy akan cakap benda yang dia dah berjuta-juta kali cakap. Aku pun tak tahu kenapa aku tak boleh predict benda ni. Of course Luffy will say that insert Kaizoku Oni Ore wa naru. Okay, itu saja review aku untuk One Piece chapter 1000. Kalau korang suka, korang boleh like. Kalau korang belum subscribe, harap korang boleh subscribe channel Webro. And kalau ada apa-apa untuk recommend, korang boleh komen dekat bawah. Itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Bye.